Ramai orang ingat lucah itu lucu. Nak bagi penonton-penonton gelak, tawa dan masukkan unsur lucah pula. Di kalangan penceramah-penceramah sekalipun, kita ingatkan supaya ada bahan-bahan mengandungi 3 perkara ini. Dipanggil GSM. Apa dia GSM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada video pada kali ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, walau di mana jua anda berada. Saya doakan moga semua berada dalam keadaan sihat, beroleh kesejahteraan, beroleh hidup yang ceria, yang bahagia, dan dijauhkanlah daripada segala perkara-perkara yang tak diingini daripada berlaku. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, minggu lepas ada satu isu yang berlegar dalam masyarakat kita ataupun juga dalam media sosial maupun di internet, berkaitan tentang satu rancangan di mana menghimpunkan beberapa orang selebriti ataupun artis di situ. Cuma yang menarik perhatiannya adalah apabila seorang daripada artis ataupun pelakon ini ditanyakan kepada dia tentang watak-watak yang kalau diberikan pada dia, pilihan watak mana yang dia suka. Dia kata dia suka pegang watak sebagai perogol. Kalau nak ikutkan kita ni, kalau dengar perbuatan macam tu pun tak sedap didengar dah. Tapi tak tahulah apa yang menyebabkan dia kata memang jujur. Dia kata dia suka watak itu. Tapi yang lebih tak sedapnya lagi adalah apabila dia menceritakan pula suasana adegan itu dilakukan, adegan tu dilakukan. Dan yang tak seronok lagi, boleh pula yang pengacara pergi tanya. Dia sepatutnya kalau sekiranya seorang tetamu, guest ataupun artis ke, dia cuba nak buat satu benda-benda yang ada unsur-unsur lucah ataupun ada unsur-unsur double meaning, sepatutnya dipotong, disekat. Itu peranan pengacara. Sepatutnya pengacara dia kena handle, dia kena kendalikan rancangan tu ataupun perbualan tu supaya dia tidak tersasar daripada perbincangan ataupun matlamat asal satu-satu konten ataupun satu-satu episod tu nak dibawa. Jangan sampai dia melalut ke arah yang boleh bawa benda negatif. Sepatutnya dia kena kawal perbincangan tu. Bukan dia menambah perisakan lagi, bagi jadi lagi sedap cerita tu, bagi seolah orang macam terbayang-bayang benda tak elok. Ingat, kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi SAW, bukanlah orang beriman kalau jenis dia suka mencela, melaknat, buruk perangai dan mencarut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ataupun hal-hal yang berkait dengan bermulut kotor, cakap bahasa double meaning, yang rancangan-rancangan macam tu bukan setakat orang dewasa saja tengok. Kalau kita orang dewasa tengok pun kita rasa tak seronok dah. Ramai orang ingat lucah itu lucu. Ramai orang ingat lucah itu lucu. Nak bagi penonton-penonton gelak, tawa dan masukkan unsur lucah pula. Hatta bukan setakat di kalangan artis ke pelakon saja. Di kalangan penceramah-penceramah sekalipun, kita ingatkan supaya dalam berdakwah, sungguh pun dakwah, tetapi untuk nak memancing minat orang untuk terus kekal setia mendengar penyampaian kita, tak perlu nak memasukkan unsur-unsur itu. Orang akan hilang hormat. Orang akan hilang hormat terhadap kita, seolah-olah kita tak ada etika, kita seolah tak ada adab dalam menyampaikan ilmu. Bayangkan di saat awak membacakan hadis, membacakan ayat Quran, selit pula unsur-unsur lucah yang dianggap lucu. Salah. Bukan begitu kaedahnya. Baik penceramah ke, pelakon ke, artis, siapa pun sekalipun, jangan dijadikan lucah sebagai modal untuk nak menarik perhatian ramai orang. Ingat tu.
Sebab ada satu kajian menyebutkan orang kita ini kalau ada 3 perkara memang dia cukup minat. Memang akan menarik perhatian dia untuk nak membaca, nak menonton, nak mendengar lebih lanjut. Kalau ada bahan-bahan mengandungi 3 perkara ini. Dipanggil GSM. Apa dia GSM? Gossip, seks, mistik. Gossip, seks, mistik. Hal-hal gosip, artis tu berkahwin dengan artis ni, bercerai dengan kawan tu, kahwin dengan kawan ni, dengan kata sudah ada bau-bau, dia macam ada unsur-unsur nak gosip-gosip, yang ada unsur nak macam membuatkan orang nak tahu benda-benda yang tak diceritakan umum. Benda-benda macam tu orang kita memang suka, baik dia dalam bentuk media bacaan ataupun ditayangkan di televisyen. Dia bukannya apa, kawan-kawan penonton semua, sedikit sebanyak dia akan membentuk cara masyarakat kita berfikir. Maka tak hairanlah kalau dalam masyarakat kita lambatkan orang suka benda-benda yang bersifat gosip. Gosip antara bos dengan pekerja, setiausaha dengan ketua dia, dia akan berkait. Kerana apa yang dihidangkan dalam media, benda tu membentuk cara masyarakat berfikir. Gosip, seks, bercakap bahasa double meaning, cakap benda-benda berkait tentang isu dalam kelambu, malam pertama, cerita hal-hal dalam kait, dalam seluar. Ni benda-benda ni merosak masyarakat tau. Tak sepatutnya. Sebab tu kita sarankan, kita mencadangkan para pengkarya-pengkarya di luar sana, anda nak menghasilkan konten, nak menghasilkan apa sahaja seni yang anda nak pertontonkan pada masyarakat, bagus, itu bakat. Tetapi janganlah ianya bersulamkan benda-benda yang kotor seumpama ini. Bukan setakat itu saja. Kalau dalam Islam, hilang berkat. Keberkatan boleh hilang benda-benda tu, kita takut. Dan yang ketiganya, soal unsur mistik. Benda kita, bab-bab hantu, bab-bab ni dia suka sungguh, memang minat. Kan? Maka saya sekali lagi lah saya berpesan pada diri saya dan semua para penonton semua, ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut dalam Quran, menyebut dalam hadis-hadis berkait tentang hidup kita mesti jaga-jaga soal mata kita. Pandangan mata khususnya sebagai seorang laki-laki. Mata, mulut, segala panca indera kita. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Kata Nabi, dunia ini manis dan sedap. Dunia ni memang manis dan sedap. Kita pun memang akui sejak dulu PKP duduk di rumah lama sangat, diberikan kelonggaran untuk keluar rentas daerah, rentas negeri, ada yang camping tepi sungai, berkemah tepi laut. Kita akui bahawa dunia ni memang cantik, dunia memang sedap, dunia memang indah. Lalu Nabi menyambung lagi, wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguasakan dunia ini kepada kamu, dan Allah akan perhatikan apa yang kamu lakukan terhadap dunia yang indah ini. Namun di ujung Nabi sebut fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi, berhati-hatilah kamu dengan dunia dan berhati-hatilah dan takutlah pada golongan wanita. Kenapa nak kena ada hati-hati, kena ada risau terhadap wanita? Kerana kata Nabi, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kerana sebab kehancuran utama Bani Israel adalah kerana wanita atau kerana godaan wanita. Jadi oleh kerana itu, hal-hal yang membabitkan ke arah soal benda-benda yang macam kita sebut tadilah kan, lucah ke apa-apa saja yang sipi-sipi yang mirip-mirip ke arah tu, tolonglah hindari. Sebab khususnya kita bimbang kerana ianya akan menatijahkan banyak benda-benda tak elok, gejala-gejala tak sihat, benda-benda negatif akan datang. Hal-hal berkait dengan soal wanita ini telah banyak diperingatkan dalam Quran maupun hadis. Para alim ulama sendiri pun
ulama sendiri pun mengakui bahawa godaan ataupun fitnah wanita ini juga antara cabaran dalam hidup mereka. Sebagai contoh, Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar Masjidil Haram, pernah menyebutkan, kata beliau, kalau aku diberikan amanah untuk jaga harta Baitul Mal, insya-Allah aku boleh jaga. Akan tapi kalau aku ditinggalkan berdua-duaan dengan wanita dalam satu bilik, aku tak pasti apa kesudahannya kalau aku duduk berdua-duaan dalam satu bilik dengan seorang wanita. Aku tak tahu apa kesudahan. Yang cakap ni ulama ni. Atha bin Abi Rabah ni ulama. Orang hebat, alim, banyak ilmu. Pun sendiri dia kata apa? Dia sendiri pun tak tahu, tak pasti apa kesudahan dia kalau dia ditinggalkan dengan seorang wanita dalam satu bilik. Kalau jaga harta Baitul Mal tak ada masalah. Apatah lagi ini adegan seks ni semua. Ya Allah, hai. Benda ini akan merosak fikiran masyarakat. Itulah sebabnya ulama menyebutkan, kata Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan niat tujuan nak mengajarkan Quran kepada dia. Kotlah ada di luar sana, mana-mana di kalangan guru-guru Quran, mungkin ada wanita mana-mana datang, dia kata tolonglah ajarkan saya Quran, tapi saya segan nak belajar depan-depan kawan-kawan, depan jemaah-jemaah lain, malu, saya segan. Nanti orang nampaklah saya ni tak pandai, masih bertatih, merangkak lagi baca Quran. Jadi boleh tak saya nak belajar dengan ustaz je dalam office tu, dalam bilik, kita dua je lah. Jadi saya letaklah malu sangat. Benda itulah yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, supaya jangan berdua-duaan dengan wanita walaupun nak mengajar Quran sekalipun, kerana godaan ataupun fitnah boleh muncul dan timbul pada bila-bila masa sahaja. Memanglah dia mengajarnya Quran, pada tu tak tahulah apa jadi. Kita pun tak tahu. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran berkait tentang kita sebagai, khususnya orang laki-laki ni, saya yang cakap dan semua para penonton, orang laki-laki sekalian, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat, menundukkan pandangan mereka dari memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah ajar tundukkan pandangan. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Tundukkan pandangan. Ini lagi mau cerita ke orang pula, segala apa adegan-adegan yang merairahkan pula. Jangan duk cerita benda ni semua. Jangan duk dedahkan. Benda ini sedikit sebanyak merosak pemikiran masyarakat. Dan juga setelah mana saya dipahamkan juga, lepas pada tu artis tersebut dah pun minta maaf. Dia telah pun menyatakan permohonan maaf dia atas apa yang dia cakapkan dalam rancangan tersebut. Okey, kalau dia dah minta maaf, para penonton, kawan-kawan sekalian semua, sudah. Jangan kita duk kecam dia lagi, menghina keluarga dia, mengutuk keluarga dia, mengatakan yang macam-macam, mengaitkan dengan binatang lah, mengatakan syaitan lah, iblis lah. Tolong jangan. Sudah, dia dah minta maaf, selesai, sudah. Tak payahlah kita nak memanjang-manjangkan lagi, duk mengutuk dia, katalah dia dengan isteri dia lah, dia keluarga dia semua, jangan. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ila akhiril ayat. Sadaqallahu azim. Maafkanlah, lupakanlah. Tidakkah kamu suka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kamu semua?
Kita duk sibuk kecam orang, tak puas hati dengan apa tindakan dia. Dah dia minta maaf, sudahlah. Apa susah sangat nak maafkan? Sudahlah. Maka ingat, satu sifat yang boleh kita pelajari di sini adalah pertama sekali, berhati-hati ketika bercakap. Moga ianya tidak berlaku lagi di masa-masa akan datang. Pengacara-pengacara di luar sana, host-host TV, kalau boleh buat homework, belajar etika, kaedah, bagaimana cara untuk menyampaikan ataupun kalaupun nak bergurau sekalipun, apa adab-adab etikanya. Yang dalam masa yang sama, kita tu Islam. Ingat. Yang keduanya, kalau sekiranya ada orang dah minta maaf, dia menarik balik, mohon maaf apa yang dia terlanjur cakap tu, kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai masyarakat, selesai. Maafkan saya, sudah. Kita pun tak payah panjang-panjang cerita lagi dah. Moga semua dapat ambil iktibar, ambil pelajaran. InsyaAllah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita berkat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.